Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Fazril Shah bin Abdullah daripada unit BM2 ambilan Jun 2020, PSMP ambilan Jun 2020. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek BMMB 3143 iaitu penyelidikan dalam pendidikan. Baiklah, kajian saya ialah kajian tindakan yang bertajuk pengaplikasian kit Rubik pintar untuk meningkatkan kemahiran asas membaca dalam kalangan murid pemulihan tahun 4. Baiklah, isi kandungan. Yang pertama, pendahuluan, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian, perancangan pelaksanaan kajian, dapatan kajian dan rujukan. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi pembentangan saya, suka saya untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada pensyarah subjek saya iaitu Dr. Rosli bin Abdul Rahman di atas sokongan dan kepercayaan beliau yang membimbing saya untuk menyiapkan tugasan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mula dengan pengenalan. Baiklah, untuk pengenalan, saya bercakap mengenai pembelajaran ataupun pendidikan makro terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pendidikan mikro ataupun lebih dikenali sebagai kaedah mikro dalam pendidikan. Baiklah, isi yang pertama bagi pengenalan ialah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 terhadap penguasaan bahasa Melayu. Baiklah, di sini saya sertakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana pelan pembangunan ini merupakan pembelajaran makro ataupun aspek makro. Seterusnya, pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR berteraskan kepada Undang-Undang KPM. Baiklah, selepas pendidikan makro, kemudian ianya ditelusuri ataupun didalami kepada semua sekolah di negara kita iaitu negara Malaysia berkaitan dengan standard kurikulum sekolah rendah. Baiklah, seterusnya saya menghuraikan masalah kemahiran membaca dalam kalangan murid pemulihan tahun 4. Saya mula pergi kepada pembelajaran mikro. Seterusnya ialah usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemahiran asas membaca. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada konteks kajian. Yang pertama, saya selaku pengkaji ditempatkan di SK Pulau Bahagia Mane, Kuala Terengganu. Yang kedua, murid mengalami masalah kemahiran asas membaca. Sepanjang saya berada di Mane, di Sekolah Pulau Bahagia, saya mendapati bahawa segelintir murid tahun 4 mengalami masalah kemahiran asas membaca. Baiklah, isi yang ketiga, murid kurang berminat dengan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan. Yang keempat, murid tidak melibatkan diri secara aktif semasa di dalam kelas. Yang kelima, saya mula bercadang untuk melaksanakan kajian tindakan di sekolah SK Pulau Bahagia tersebut. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Isi yang pertama, pengkaji menggunakan kaedah pengajaran yang kurang efisien. Baiklah, di sini saya mengaku kelemahan diri saya sendiri selaku pendidik ataupun selaku pengkaji menggunakan kaedah yang kurang berkesan terhadap sesi pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini terjadi kerana mungkin ini merupakan pengalaman pertama saya menjalani sesi praktikum di sekolah rendah tersebut. Baiklah, yang kedua, murid sering tidak menyiapkan tugasan. Saya mula perasan apabila setelah 2 minggu saya mengajar dan menjalankan sesi PDP di kelas 4 terbilang tersebut, ada segelintir murid tidak berjaya ataupun tidak mampu untuk menyiapkan tugasan. Baiklah,
Saya juga mendapati hal ini berpunca apabila mereka tidak menguasai kemahiran membaca sejak tahun 1. Okey, sekali ialah saya mula berbincang dengan guru pembimbing untuk mencipta alat intervensi. Saya juga mula mengemukakan idea saya kepada pensyarah pembimbing dan beliau amat menggalakkan saya untuk berbuat demikian. Baiklah, itu merupakan refleksi sepanjang saya berada di sekolah tersebut. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada fokus kajian. Yang pertama, kajian ini berfokuskan kepada kefahaman dan kemahiran asas membaca dalam kalangan murid pemulihan tahun 4. Yang kedua, berdasarkan 6 aspek iaitu kebolehtakbiran, kepentingan, kebolehgunaan, kawalan, kolaborasi dan kerelevanan. Baiklah, saya menjalani ataupun membuat fokus kajian ini berdasarkan 6 aspek berikut. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana 6 aspek tersebut. Baiklah, yang ketiga, terdapat kurang dari 10 orang murid yang mengalami masalah kemahiran asas membaca. Baiklah, murid-murid ini merupakan murid tahun 4 yang saya dapat kesan di dalam kelas yang saya mengajar. Baiklah, seterusnya untuk fokus kajian. Aspek yang pertama ialah kebolehtakbiran. Baiklah, isi yang pertama, boleh dilaksanakan semasa PDP. Maksudnya, saya boleh menggunakan ataupun mengawal sesi PDP tersebut. Yang kedua, berpotensi tinggi untuk dilaksanakan dengan jayanya. Baiklah, saya telah merangka ataupun bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dan mereka amat setuju dengan tindakan saya, dengan cara saya untuk melaksanakan kajian ini. Baiklah, yang kedua, kepentingan. Untuk kepentingan, ianya memberi kesan yang baik kepada murid. Sudah tentu ianya memberi kesan yang baik kepada murid kerana kajian saya ini akan membantu murid supaya lebih menguasai kemahiran asas membaca. Baiklah, isi yang kedua bagi kepentingan, mengembangkan prestasi dan potensi murid. Baiklah, hal ini sangat penting dan perlu ada di dalam diri seorang murid untuk menjadi seorang yang hebat dan berprestasi tinggi. Baiklah, untuk aspek yang ketiga, kebolehgunaan. Isi yang pertama ialah mendatangkan kemudahan kepada para guru. Baiklah, untuk kebolehgunaan ini maksudnya sejauh manakah alat intervensi ataupun kajian saya ini boleh diaplikasikan di sekolah tersebut. Baiklah, yang kedua, berkualiti pada jangka masa yang panjang. Saya yakin bahawa kajian saya maupun alat intervensi yang saya guna ini amat berkualiti dan boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang bagi membantu murid membaca dengan lebih fasih. Baiklah. Yang keempat, kita tengok pula kepada kawalan. Untuk kawalan, murid pemulihan tahun 4, kawalan ini membawa maksud batasan ataupun had yang telah saya pilih supaya kajian ini menjadi lebih berfokus. Baiklah, saya telah memilih murid pemulihan tahun 4, kelas 4 terbilang di mana kelas tersebut merupakan kelas yang saya mengajar. Saya sudah mengetahui sedikit sebanyak mengenai latar belakang murid kelas tersebut. Baiklah, yang kedua, hanya dilaksanakan pada sesi PDP. Baiklah, saya tidak mengganggu masa murid-murid saya, contohnya masa cuti, masa rehat dan sebagainya. Hal ini supaya tidak mengganggu fikiran ataupun mental mereka. Baiklah, aspek yang kelima ialah kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya kerjasama ataupun hubungan baik yang telah diterapkan antara dua atau lebih pihak. Baiklah, isi yang pertama, kerjasama pihak sekolah. Baiklah, saya amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada Sekolah SK Pulau Bahagia kerana telah memberikan kerjasama yang cukup padu, khususnya bagi pihak pengurusan. Baiklah, isi yang kedua, rakan-rakan praktikal.
Baiklah, saya telah menjalani praktikum seramai 4 orang di SK Pulau Bahagia, uh, dan rakan-rakan saya sering menyokong dan memberi dorongan kepada saya serta memberi pandangan yang bernas sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Baiklah, yang ketiga, pensyarah penyelia. Ini merupakan aspek yang amat penting untuk mendapat sokongan daripada pensyarah penyelia saya, di mana pensyarah tersebut lebih berpengalaman dan mampu untuk menasihati ataupun memberi tunjuk ajar yang sepatutnya kepada saya. Baiklah, akhir sekali ialah kerelevanan. Kerelevanan maksudnya sejauh manakah bahan ataupun kajian ini relevan, berguna untuk jangka masa tertentu. Baiklah, isi yang pertama, memberi manfaat kepada sekolah. Saya yakin dan pihak sekolah juga yakin bahawa kajian saya ini mampu memberi manfaat kepada sekolah, mampu menaikkan imej sekolah. Baiklah, yang kedua, membantu organisasi sekolah menguatkan pencapaian ataupun meningkatkan pencapaian sekolah. Maksudnya, dengan adanya bahan ataupun kajian yang saya telah laksanakan ini, pihak sekolah dapat memberikan sokongan. Seterusnya, organisasi sekolah turut berjaya meningkatkan pencapaian sekolah. Baiklah, seterusnya, pengumpulan data awal kajian. Baiklah, untuk pengumpulan data awal, saya menggunakan dua kaedah, iaitu pemerhatian atau membuat. Untuk pemerhatian, segelintir murid bersikap pasif apabila diminta untuk membaca buku bahasa Melayu. Baiklah, daripada ini saya dapat tahu dan saya dapat kesan bahawa murid tersebut mengalami masalah mengenai kemahiran asas membaca. Kedua, memperkenalkan alat interaksi rubik pintar. Baiklah, saya memperkenalkan secara kasar alat tersebut kepada murid-murid untuk memberi pendedahan awal kepada mereka. Baiklah, untuk temu bual, maklumat dikumpul berdasarkan topik yang dikaji. Okey. Untuk temu bual, saya bertemu dengan murid secara bersemuka untuk mendapatkan maklumat yang lebih jitu dan lebih sahih. Yang kedua, peserta masih belum diberikan pendedahan yang cukup mengenai kemahiran membaca. Dan yang ketiga, perbincangan bersama guru pembimbing. Baiklah, saya akui saya memerlukan lebih banyak nasihat ataupun dorongan. Oleh itu saya telah berjumpa sebanyak beberapa kali bersama guru pembimbing untuk mendapatkan tunjuk ajar beliau. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada tindakan. Untuk tindakan, yang pertama ialah model. Pengkaji, iaitu saya sendiri telah menggunakan model Chemist and McTaggart pada tahun 1998. Okay, di sebelah kanan slide ini saya ada sediakan gambar rajah model tersebut, di mana terdapat dua gelung yang begitu kuat untuk berjaya sesuatu penyelidikan yang dilaksanakan. Baiklah, yang kedua kita tengok kepada merancang. Untuk merancang, mengenal pasti masalah dan perancangan tindakan. Merancang menjalankan kajian tindakan mengenai masalah kemahiran membaca. Baiklah, untuk fasa merancang ini, saya telah merancang untuk melaksanakan suatu kajian, iaitu kajian tindakan di sekolah tersebut. Baiklah, yang kedua ialah bertindak. Untuk fasa bertindak, saya telah melaksanakan tindakan menyediakan sebuah rancangan pengajaran harian, iaitu RPH. Dan saya juga telah bertindak dengan merekod video sesi pengajaran yang telah saya jalankan. Baiklah, yang kelima ialah memerhati, iaitu saya mengumpul data dan melihat rakaman video tersebut. Melalui rakaman video itu, saya boleh menilai kekuatan, kelemahan yang terdapat dalam video itu, di mana saya dapat menambah baik sedikit demi sedikit untuk pada masa akan datang. Akhir sekali ialah fasa mereflek. Untuk fasa mereflek ini, saya akan menilai proses kajian yang telah dilaksanakan. Seterusnya, mengenal pasti hasil tindakan yang telah dibuat. Dengan ini, saya telah menilai
proses kajian yang dilaksanakan sekiranya perlu untuk penglibatan bagi gelung kedua, saya akan melaksanakan pada gelung kedua bagi model chemist and method. Baiklah, seterusnya adalah objektif kajian. Untuk objektif umum, kajian ini bertujuan untuk mengkaji penguasaan kemahiran asas membaca bagi murid-murid pemulihan dengan menggunakan bahan intervensi. Baiklah, untuk objektif khusus, terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama, menghuraikan cara penggunaan rubik pintar bagi meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bagi murid pemulihan tahun 4, menghuraikan kelebihan bahan intervensi rubik pintar dalam membantu meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bagi murid pemulihan tahun 4. Yang ketiga, menjelaskan implikasi penggunaan kit rubik pintar dalam membantu murid pemulihan tahun 4 menguasai kemahiran membaca. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada soalan kajian. Soalan kajian juga terdapat 3 soalan kajian di mana soalan kajian ini berkesinambungan dengan objektif kajian. Yang pertama, bagaimanakah kit rubik pintar dapat membantu murid pemulihan menguasai kemahiran membaca? Yang kedua, apakah kelebihan kit rubik pintar dalam meningkatkan penguasaan kemahiran membaca murid pemulihan tahun 4? Dan yang ketiga, apakah implikasi penggunaan kit rubik pintar terhadap kemahiran membaca murid pemulihan tahun 4? Seterusnya kita bergerak kepada peserta kajian. Terdapat 6 peserta kajian yang telah saya pilih, di mana ke-6 peserta kajian ini merupakan murid pemulihan tahun 4 di sekolah SK Pulau Bahagia, Manik. Baiklah, untuk peserta kajian pertama, jantinanya lelaki, berbangsa Melayu, merupakan murid yang pasif dan agak malas. Bagi markah, dia telah berjaya mendapat sebanyak 45% dalam ujian peperiksaan. Peserta kajian kedua ialah lelaki yang berbangsa Melayu, tidak suka ke sekolah dan murid yang aktif dan mendapat markah sebanyak 42% dalam peperiksaan. Peserta kajian tiga juga merupakan seorang lelaki dan ciri-cirinya ialah pendiam, pasif, selalu mengikut arahan guru dengan bagus. Untuk peserta kajian keempat juga seorang lelaki dan ciri-cirinya ialah pemalas, suka buat kerja sendiri dalam kelas. Untuk peserta kajian kelima dan keenam merupakan 2 orang perempuan, dan untuk 2 orang perempuan ini merupakan murid yang agak aktif berbanding murid lelaki tersebut. Baiklah. Seterusnya kita tengok kepada perancangan pelaksanaan kajian. Terdapat 4 komponen ataupun aspek yang terkandung di dalam perancangan pelaksanaan kajian. Yang pertama, langkah-langkah tindakan. Yang kedua, perancangan kaedah mengumpul data. Yang ketiga, perancangan cara menganalisis data. Dan yang keempat, dapatan kajian. Baiklah, untuk langkah-langkah tindakan, langkah yang pertama, pengkaji akan menyediakan sebuah rancangan pengajaran harian atau RPH yang memfokuskan kemahiran asas membaca. Pengkaji juga menyediakan beberapa kad perkataan KV-KV untuk menguji tahap bacaan murid-murid tersebut. Baiklah, untuk langkah yang kedua, pengkaji memperkenalkan bahan intervensi iaitu kit rubik pintar kepada murid-murid. Yang ketiga, pengkaji menjelaskan cara-cara untuk menggunakan kit tersebut dengan betul bagi membimbing kumpulan murid tersebut untuk membaca. Baiklah, langkah yang ketiga, menyediakan sebuah lembaran kerja sebagai pengayaan. Baiklah, untuk langkah ini, sekiranya murid tersebut berjaya untuk membaca, murid tersebut akan dipindahkan ke fasa pengayaan. Dan bagi murid yang gagal ataupun masih lagi tidak mampu untuk membaca, guru akan melaksanakan sesi bimbingan semula dengan lebih berfokus, iaitu murid-murid akan dipanggil seorang demi seorang untuk belajar membaca menggunakan kit rubik pintar. Dan untuk langkah yang terakhir, pengkaji akan menyediakan satu senarai semak dan menjalankan sesi temu bual bersama murid-murid. Yang kedua, temu bual yang dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan sejauh manakah prestasi mereka setelah belajar kemahiran membaca berbentukan kit rubik pintar. Akhir sekali, borang senarai semak juga akan disimpan untuk tujuan analisis data. Baiklah, berikut merupakan langkah-langkah tindakan yang telah berjaya
saya aplikasikan sepanjang kajian dijalankan. Baiklah, untuk langkah-langkah penggunaan kit rubik pintar, terdapat 7 langkah. Yang pertama, huruf-huruf akan disusun secara rawak dan ditempatkan pada sisi kotak. Murid diminta untuk menyusun kembali huruf tersebut sehingga membentuk perkataan KV-KV dengan hanya perlu memutar huruf-huruf itu. Ketiga, jika murid berjaya menyusun dan mengeja perkataan dengan betul, mereka boleh teruskan dengan mengeja perkataan baharu. Yang keempat, sekiranya murid gagal, huruf-huruf tersebut, mereka perlu melaraskan huruf tersebut mengikut padanan warna yang sama. Yang kelima, setelah murid berjaya menyusun huruf-huruf tersebut mengikut padanan warna, mereka akan cuba untuk mengeja hingga membentuk perkataan KV-KV. Yang keenam, guru akan membimbing murid-murid mengeja dan membaca dengan baik berdasarkan penggunaan kit rubik pintar. Dan akhir sekali iaitu yang ketujuh, guru akan merekod prestasi murid melalui borang semak yang telah dibina. Borang semak telah saya sediakan di bahagian lampiran untuk sebagai rekod penggunaan kit ini. Baiklah, saya ada sediakan gambar rajah kit rubik pintar yang telah berjaya saya hasilkan. Seterusnya kita tengok kepada anggaran kos. Untuk anggaran kos bagi kajian ini tidak banyak, hanya RM8 sahaja, iaitu kertas warna berharga RM2, kuantiti 1 paket, dan batang paip RM1.50 berharga RM3, dan span berharga RM1 dan kuantiti sebanyak 2 biji. Yang keempat ialah kotak yang berharga RM1 dan hanya 1 biji digunakan. Jumlahnya ialah RM8. Baiklah, untuk perancangan kaedah mengumpul data, saya telah memilih 3 kaedah mengumpul data, iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Baiklah, untuk pemerhatian, saya selaku pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian secara tidak turut serta untuk mengumpul data kajian, iaitu saya melihat semula rakaman video secara visual yang telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bagi menyemak semula sesi PDP yang telah dirakam. Yang ketiga ialah pengkaji akan menggunakan borang senarai semak pemerhatian. Borang senarai semak ini digunakan bertujuan sebagai rekod sepanjang pemerhatian dilaksanakan. Yang kedua ialah temu bual. Untuk temu bual, kaedah temu bual berstruktur bagi mendapat maklum balas daripada peserta kajian secara terus. Saya telah berjumpa dengan peserta kajian secara berstruktur untuk mendapatkan data yang tepat dan juga data yang lebih jitu lagi. Yang kedua ialah pengkaji dapat menghadkan skop perbincangan terhadap peserta kajian. Bila temu bual dilaksanakan secara berstruktur, saya dapat menghadkan ataupun batasan itu dapat saya tetapkan mengenai skop perbincangan yang akan dibincangkan bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga ialah pengkaji juga dapat mengetahui sejauh manakah tahap kefahaman dan kemahiran murid. Akhir sekali ialah analisis dokumen. Untuk analisis dokumen, pengkaji menyemak hasil kerja peserta kajian secara teliti. Baiklah, saya selaku pengkaji telah menyemak hasil kerja murid sepanjang sesi praktikum berlangsung. Yang kedua, menganalisis buku latihan murid. Saya juga meminta murid untuk menghantar buku latihan kepada saya untuk saya mengumpul data itu. Baiklah, yang ketiga, menganalisis rekod-rekod dan fail peribadi murid. Untuk fail peribadi murid ini, saya telah berjumpa dengan guru pembimbing dan meminta guru pembimbing tersebut untuk menyediakan rekod-rekod dan fail peribadi murid bagi tujuan analisis dokumen yang akan saya lakukan. Baiklah, seterusnya perancangan cara menganalisis data. Ada 3, iaitu analisis data pemerhatian, data temu bual dan data dokumen. Untuk pemerhatian, pemerhatian tidak turut serta untuk mengumpul data iaitu melalui rakaman video secara visual. Saya hanya mengumpul data melalui rakaman visual yang telah dilaksanakan. Yang kedua,
Melihat semula rakaman video tersebut secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang tepat. Yang ketiga, penggunaan borang senarai semak pemerhatian yang telah disediakan. Baiklah, untuk yang kedua, analisis data temu bual menghasilkan sebuah transkripsi temu bual yang dilakukan terhadap peserta kajian, menaip semula dengan lebih lengkap dan tersusun supaya proses menganalisis menjadi lebih mudah. Yang ketiga, penggunaan borang temu bual. Borang temu bual ada saya sertakan di bahagian lamporang, di bahagian lampiran di dalam kertas cadangan. Baiklah, untuk analisis dokumen, data akan dianalisis melalui latihan pengukuhan yang telah dijawab oleh peserta kajian. Yang kedua, pengkaji akan membuat pengiraan peratusan bagi latihan pengukuhan. Yang ketiga, skor pemarkahan ini akan menunjukkan markah dan pencapaian peserta kajian. Saya juga sertakan borang pemarkahan ataupun borang skor murid-murid untuk dianalisis data mereka supaya saya dapat mengetahui sejauh manakah tahap kefahaman mereka dan sejauh manakah prestasi mereka. Baiklah, akhir sekali ialah dapatan kajian. Dapatan kajian yang dilaksanakan ini telah diperoleh dalam bentuk kualitatif. Menurut Nur Azman pada tahun 2012, pemaparan data kualitatif biasanya dipersembahkan dalam bentuk asal iaitu dalam bentuk data, kata-kata atau ucapan peserta kajian yang tidak diubah atau disunting. Oleh itu, pengkaji akan mengumpul data-data yang diperoleh melalui sesi membual dan menukarkannya ke dalam transkrip bertulis melalui penggunaan jadual. Hal ini bertujuan supaya dapatan kajian dapat dilihat dan disemak secara lebih teratur. Bagi kaedah pemerhatian, pengkaji akan menyediakan borang senarai semak dan menyusun data-data tersebut mengikut hasil yang diperoleh. Akhir sekali, bagi analisis dokumen, pengkaji akan mempersembahkan data dalam bentuk jadual bagi menunjukkan proses interpretasi data yang telah dikumpul. Baiklah, untuk rujukan, terdapat 10 rujukan yang berjaya saya guna sepanjang menyiapkan tugasan ini. Berikut merupakan 5 sumber rujukan terawal dan seterusnya merupakan 5 lagi rujukan yang saya guna. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.